أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Taala. Malam ni kita sambung surah 405 di dalam peperangan Zatul Riqa'. Sedikit mukaddimah yang telah kita pelajari bulan lepas. Peristiwa ni telah berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Ya, lebih kurang sebulan setengah selepas berlakunya peristiwa pemindahan Bani Nadir. Bani Nadir ni dihalau daripada pertempatan mereka disebabkan mereka ni khianat kepada perjanjian piagam dengan Nabi di saat mana Rasulullah menuntut supaya mereka membayar bayar fidyah, bukan fidyah, dibagi sebagai membayar tebusan terhadap ataupun ganti rugi nyawa, ya, disebabkan kabilah yang buat perjanjian dengan Nabi ini melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Tiba-tiba popok Bani Nadir ni mengkhianati sehingga ada perancangan untuk membunuh Nabi. Maka Nabi mengarahkan sahabat untuk mengepung perkampungan Bani Nadir dan mengarahkan mereka keluar. Jadi selepas peristiwa itu, sebulan setengah selepas itu, maka berlaku pula peristiwa Zatul Riqa'. Nabi dengan rombongannya pergi untuk mematahkan komplot-komplot yang untuk menyerang tentera Islam dan kerajaan Islam Madinah. Sebab benda ni berlaku setelah berlaku perang Uhud, di saat kabilah-kabilah Arab yang sebelum ini mengakui ataupun berada di bawah naungan kerajaan Madinah menjadi keras kepala lah setelah dia lihat tentera Islam kalah dalam perang Uhud. Bagi mereka tentera Islam ni kuat, tiba-tiba kalah. Bila kalah dia kata inilah masanya untuk menghancurkan tentera Islam. Sebab tu satu demi satu kabilah bangkit untuk menentang kerajaan Nabi. Maka salah satunya daripadanya ialah ketika mana nak berlakunya yang namanya Zatul Riqa'. Nabi pergi untuk menyerang kabilah yang nak berkomplot nak serang Madinah. Lekat nama Zatul Riqa'. Zat maknanya yang mempunyai, yang berkaitan, yang ada hubung kait. Riqa' ni maknanya kain tempang ataupun kain yang digunakan untuk membalut luka. Kain pecisan lah, ataupun kain tampung. Dia ambil kain buruk ataupun kain yang itu, oleh kerana perjalanan tu jauh sehingga kan kaki para sahabat ni luka, tercabut kulit, tercabut kuku kuku kaki para sahabat ni berdarah. Maka mereka ambil kain balut kaki mereka. Dulu tak ada lah pakai kasut macam askar, ada pakai kasut bot tu, kasut askar tu. Kaki dia tu kuat, ada besi, ya. Zaman Rasulullah tak ada kasut macam tu, pakai dibuat daripada kulit. Maka dalam perjalanan yang jauh dia melecut ataupun menyebabkan kuku-kuku mereka tercabut. Ada yang luka, ada yang tercabut berdarah.
maka mereka ambil kain-kain pecisan ni, mereka balut. Maka lekatlah nama perang tu, ya, perang kain bertampung. Lebih kurang begitulah. Ya. Perang yang berkaitan tentang kain yang digunakan untuk tampung luka-luka para sahabat tadi. Dia ambil nama tu sempena kelakuan ataupun peristiwa itulah. Baik, kita dah belajar dah, kita dah sebut tentang perkara ini, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Malam ni kita sambung yang keempat. Ibnu Ishaq dan Ahmad telah meriwayatkan bahawa Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, Jabir bin Abdullah, seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang mengikuti bersama dengan Rasulullah, menjadi kawan rapat dalam perjalanan inilah. Di manakah seorang disebut Jabir ni sebut, kami telah keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Zatul Riqa, di mana seorang perempuan daripada kaum musyrikin ditawan. Jadi bila dalam perang, perempuan ni tak boleh dibunuh. Ada. Rahib tak boleh dibunuh. Gereja kuil tak boleh dirobohkan sesenang-senang hati. Ya. Hak Kaabah dulu bila menang Fatul Mekah, Nabi arahkan Sayyidina Ali roboh semua berhala-berhala. Kenapa pula yang tu diroboh? Sebab tidak ada penyembah. Ya, tidak ada penyembah dah, sebab semua dah masuk Islam. Sekitar Mekah tu semua dah masuk Islam. Maka bolehlah dihancurkan. Dihancurkan. Ya, buat apa lagi nak tinggal-tinggal? Sepatutnya macam tu tau. Macam tuan-tuan tunggu penjajahan tu. Masa Belanda datang, Portugal datang, mereka telah menghancurkan istana-istana kerajaan Melayu. Ya, kubur-kubur kerajaan sultan ketika itu diambilnya batu nisan, dibinanya Formosa. Pada zaman kita pula jadi tempat muzium, tempat pelancongan. Anak-anak kita datang melihat, oh inilah kesan sejarah. Maka mereka tak tahu macam mana kerajaan Islam melaka ketika itu. Sepatutnya kita kena robohkan kesan-kesan penjajah, ya, supaya menghidupkan balik sejarah kemalayaan kerajaan Islam Melayu dan sebagainya. Kerana tak hidupkan kesan sejarah ni lah, hari ni berapa ramai yang bukan Mitra mengatakan kita adalah pendatang. Tak pasal-pasal. Tak. Sepatutnya kita kena lenyap leburkan kesan-kesan penjajah supaya naik kembali, ya, jati diri bangsa kita ataupun agama kita. Sepatutnya, ya, bila tunggu apa dia Raffles di Singapura, di Pulau Pinang, dicat, dicuah cat, oh pakai nak carilah siapa yang, ya, tukang simbah cat. Tak payah nak carilah. Sepatutnya patung tu dihumbat masuk dalam laut. Sesenai ke tak? Ya, bukan dia yang mula-mula yang berjumpa Pulau Pinang. Sebelum dia datang, ya, Pulau Pinang tu orang Melayu tahu dah. Batu Wot dan sebagainya, mereka datang tukar dengan nama-nama tertentu. Sepatutnya kita kena kembalikan. Gitu, ya, kesan-kesan mereka ni. Akhir sekali kita jadi anak jajah sampai ke bila-bila. Ya, walaupun penjajah dah keluar, kita masih lagi menggunakan sistem penjajahan, termasuklah dalam sistem undang-undang dan sebagainya. Jadi dia kata tawan wanita ni, ya, wanita tak boleh dibunuh, anak-anak kecil tak boleh dibunuh, pokok-pokok tak boleh ditebang, melainkan pokok ditebang tu atas dasar helah ataupun suatu maslahat yang penting. Boleh tebang, macam dalam perang Bani Nadir, Rasulullah arahkan kebun-kebun tamar ditebang. Sebab kebun tamar ini dijadikan aset kekuatan mereka, ekonomi mereka, makanan mereka. Jadi kerana kekuatan tu menyebabkan mereka seram pula kerajaan Islam. Maka ada masa boleh tebang, ada masa tak boleh, tengok masalah. Betul tak? Perempuan tak boleh dibunuh, melainkan dia ni tentera. Ada? Ayo, orang perempuan kalau dia belajar silat, taekwondo, tuan-tuan hak tak berapa ni, tendang kick apa ni, tendang ke dia je. Betul tak? Dia kuat tuan-tuan. Tak nampak juga itu lembut. Orang belajar. Jadi kalau dia tentera lain, ya.
Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar pulang, maka datanglah suaminya yang sebelum ini tak ada di rumah. Maknanya perempuan tu ditawan. Masa pergi serah hendak tu jumpa perempuan ni, maka dia jadikan tawanan. Masa tu suami dia tak ada. Jadi suami dia menyedari bahawa isterinya telah ditawan. Maka suami dia ni kira nak balas dendam lah. Balas dendam sebab buah hati dia ditawan lah lebih kurang. Si suami telah bersumpah dia tidak akan berhenti mencari isterinya kecuali setelah dapat menumpahkan darah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar mengekori kesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu kampung, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kamu yang boleh menjaga kita semua malam ni? Jabir menyebut lagi, ini riwayat Jabir menceritakan peristiwa tu. Maka Rasulullah pun menjemput seorang daripada Ansar dan seorang daripada Muhajirin, dan berkata mereka berdua, kami ya Rasulullah. Tambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, hendaklah kamu menunggu di kemuka sentung, mana ni kemuka lorong. Dan berkata Jabir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya pun turun ke lorong di lembah bukit. Mungkin Nabi duduk di kawasan bawah sikit lembah, maka disuruhnya sahabat Muhajirin dan Ansar ni berjaga malam untuk mengawal keselamatan tentera-tentera yang lain untuk rehat. 2 orang. Jadi hak lelaki tadi, hak kata isteri dia tu kena tangkap, dia pergi mengekori jejak-jejak baginda. Di antara hebat orang Arab ni tuan-tuan, dianya pandai untuk mengetahui kesan-kesan yang dinamakan tracker. Ingat masa zaman Nabi keluar daripada Mekah dulu tak? Keluar, bagaimana pemuda-pemuda kabilah-kabilah Quraisy, kabilah-kabilah dicampur lebih kurang 50 kabilah pemuda ni kepung rumah Nabi. Kepung kerana nak suruh Nabi keluar dan mereka akan bunuh. Mereka tak terjah masuk dalam rumah. Adat mereka. Sebab terjah masuk dalam rumah bukan orang panggil pendekar. Mereka ada semangat pendekar. Macam kalau samurai, dia ada semangat kepahlawanan mereka. Kalau mereka kalah, mereka akan bunuh diri. Untuk jaga maruah diri mereka. Jadi orang Arab pun lebih kurang macam tu. Dia tak akan masuk repuh rumah orang tu. Melainkan orang tu surrender keluar rumah, baru dia bunuh ataupun dia tangkap. Dia tak akan masuk. Kalau masuk, kira tak gentleman. Bukan laki lah. Jadi mereka tunggu. Ya, dah lama dah tunggu. Tak keluar lagi ni. Tak. Barulah mereka, maknanya proses menunggu tu dikira sebagai memberi ugutan lah supaya keluar. Akhir sekali mereka sedari, kemudian barulah mereka rempuh masuk lah. Kemudian tengok tempat tidur Nabi adalah Sayyidina Ali. Jadi macam mana mereka nak cari Rasulullah yang keluar tanpa dikesan? Ya, keluar tanpa dikesan. Maka mereka mencari mereka yang pandai untuk membaca jejak. Ni golongan tracker ni. Dalam askar pun dia ada ni, golongan elit yang diberi tugas untuk mencari jejak. Ya, kalau di Sabah Sarawak mereka gunakan orang Iban. Kalau di Semenanjung ni mereka guna orang asli. Masuk dalam batalion, masuk dalam grup tertentu yang bahagian tracker ni, ya, mereka akan tengok jejak-jejak. Orang asli ni dia tengok, ya, kalau kayu yang patah retah, dia tengok, dia boleh tahu berapa orang yang kawasan tu. Hak patah seorang lagu ni, patah ramai jadi macam ni. Dia boleh baca. Dah. Orang Iban pun macam tu juga. Mereka biasa dengan kawasan mereka. Ni tapak apa, ya, dah lama ke tak lama. Jadi dia ada ilmu. Ilmu nak masuk hutan ni. Ya, kita pergi masuk hutan bunyi cengkrik, cung. Tu kira selamat lah tu. Tapi tiba-tiba cengkrik bunyi senyap. Ya. Tu ada benda. Ya, ada pengendap. Harimau ke, harimau kombang ke. Dia bunyi tak. Kalau monyet tu tenang je, okey. Tiba-tiba monyet ni bising. Ada benda.
Tak? Jadi tuan-tuan pergi tu jangan pula kata, oi, dia orang bising menyambut kedatangan kita. Enggak. Tak? Bukan menyambut tu. Ya. Bukan menyambut kita, tapi dia bising tu kerana ada benda. Ada benda. Jangan pasal-pasal. Batu nak masuk dalam hutan ni kena ada ilmu hutan. Tu yang banyak orang masuk hilang. Ya, kata kena sembunyi kembunian. Bunyi apanya kena telan ke rimau dah. Patut jumpa tak jumpa dah. Kena jadi ada ilmu. Jadi mereka ni boleh baca jejak Rasulullah. Walaupun pemuda tu ada 50 orang. Bila ada 50 orang, berapa jejak yang ada di sekitar tu? Betul tak? Campur pula dengan apa ni, kuda ke unta pun akan tertutup. Tetapi mereka pergi panggil. Antaranya Abu Jahal. Abu Jahal ni di antara orang yang pandai baca jejak. Dalam banyak-banyak jejak tu dia boleh cari jejak Nabi Muhammad ni. Dia tengok dan dia kesan dengan bau pula. Oh, sistem bau pula. Pak dia tengok, pak dia tengok ke langit. Ya, ada bintang kejora. Dia kata inilah tapak Muhammad. Dia pergi ke arah utara. Sup. Dah. Ya, bila pergi ke arah utara, dia pergi cari sampai ke Bukit Hira. Tu dia. Ya, tengok tak dapat dikesan. Ya, kemudian dia hantar pula maklumat kepada pegawai sepadan yang dijaga oleh Suraqah bin Malik bin Juz'am. Macam tu sekali. Suraqah ni pula pakar pula baca. Cek, boleh dia kejar. Hebat. Tu pembaca jejak. Ya, pembaca jejak. Nabi dia tahu mereka ni pandai baca jejak. Nabi juga mencari mereka yang boleh menghapuskan jejak. Sebab tu kita ni dalam bab politik ke, dalam bab ketenteraan ke, dalam bab apa sekalipun, kena pandai menghancurkan dan menghapuskan jejak. Supaya tak dapat dikesan. Biasanya jejak boleh dikesan melalui handphone. Kalau tuan-tuan ni lah, kalau ada ada skandal ke apa tak, ada skandal bini 2, bini 3, skandal lain tak, ya, biasanya ramai yang kantai. Sebab apa? Dia tak pandai nak menyembunyikan jejak. Bukan nak ajar, jangan pula tuan-tuan kata saya nak ajar tak. Ya, jadi maknanya antaranya benda kita kena fahami macam mana nak baca jejak dan macam mana nak hapuskan jejak. Penting. Dan dalam bab politik ni orang pantang sikit je. Pantang sikit, ada peluang je dia tembak pom. Tak kerenting pun dah berapa kali mereka tembak. Pum. Ni kena tak jatuh. Pum. Duk keren tak? Kes tak kerenting je. Kawan ni bijak juga. Masa ni lah keluar bom. 6.61 bilion. Senyap kejap. Tu kata tak? Dia kena pandai macam tu. Tu nak faham, tuan-tuan boleh faham. Isu semasa. Tak? Jadi, dia ni cari jejak ni. Orang Arab ni dia tahu. Jejak ni dah berapa lama? Dalam banyak-banyak orang dia boleh tahu jejak Rasulullah. Ya, orang mengandung macam mana, orang tubuh besar macam mana, orang kurus macam mana, orang tiga lampai macam mana, dia boleh tengok pada jejak. Tu hebat boleh baca jejak ni tuan-tuan. Ya. Tu ilmu. Bahkan kemudian mereka nak tahu. Ya, Abu Sufyan sampai ke medan Badar, ya, Uhud, sebelum dia nak perang dia tengok. Diutuskan orang pergi cari jejak. Dia cek tengok ada unta. Dia tengok pada najis unta. Dia kuih. Ada buah tamat. Dia kata unta ni unta daripada Madinah. Dia boleh tahu unta Madinah dengan unta Mekah. Dan unta mana-mana. Tuan-tuan buat korban. Nanti sebelum korban kita tengok taik. Ni taik daripada mana ni? Ni lembu mana ni? Biasa tuan-tuan dah. Ni lembu daripada daripada mana ni? Daripada Banting ke? Daripada Sungai Besar ke? Cuba cek supaya pandai baca jejak. Dia boleh tahu unta mana, ya. Dia tengok dari segi najis. Tu bijak, tu hebat dia. Mereka boleh baca melalui ilmu najis. Ilmu bau, ya, ilmu jejak. Semua tu kepakaran yang luar biasa yang perlu ada pada kita. Ya, yang perlu ada. Macam contoh tuan-tuan. Bila pencuri masuk curi tabung masjid, kita tak dapat nak tahu. Walaupun pakai CCTV sekalipun, ya, susah nak jejak. Sebab kita tak pandai tentang selok-belok tentang pengesanan. Ya. Jadi kita kena belajarlah juga. Ya, orang jadi spy, bahagian forensik dan sebagainya. Gitu. Jadi Nabi pun lantik 2 orang, Muhajiri dan Ansar. Nabi tak panggil ni orang Mekah, orang Madinah. Nabi buang kabilah ataupun nama tempat.
supaya perjuangan Islam ni tidak dibina atas dasar bangsa, atas dasar negeri, atas dasar sempadan. Nabi panggil mereka dengan gelaran Ansar, mereka yang memberi pertolongan. Gelangan Muhajirin, mereka yang berpindah kerana agama. Ni dia. Ya, jadi Nabi letak nama Muhajirin dan Ansar supaya ya kita tidak membesar-besarkan masalah bangsa, masalah kedaerahan, masalah geografi. Begitu. Ya, tu perjuangan yang perlu kita faham. Cuba perjuangan Islam, dia tidak kira daerah mana. Yang penting Islam ditegakkan. Ditegakkan Islam bukan atas dasar tekanan, bukan atas dasar politik, bukan atas dasar tidak puas hati. Tetapi Islam bangkit di atas dasar seruan agama yang diperintahkan oleh Allah. Betul tak? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kerjanya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perkara munkar. Kerja Islam adalah kerja perintah Tuhan, bukan kerja atas dasar tekanan ataupun apa-apa kehendak-kehendak tertentu. Beza dengan perjuangan yang lain. Betul tak? Perjuangan yang lain didasarkan kepada desakan, diskriminasi, kepada ketidakpuasan. Contohnya parti buruh. Lahirnya parti buruh disebabkan tidak puas hati terhadap majikan, yang membayar gaji yang tidak sesuai. Lama kelamaan memberi hutang dengan bunga yang tinggi. Akhir sekali buruh menjadi kuli di akhirnya. Ditekan. Maka pokok buruh ni tak puas hati. Maka mereka berkumpul, menubuhkan persatuan dan kesatuan kerja. Lama-lama membentuk partai dan sebagainya. Begitulah. Ya, yang berlaku disebabkan ketidakpuasan. Ya, tidak puasan. Tetapi Islam tidak begitu. Mereka bangkit di atas dasar tanggungjawab dan perintah daripada agama. Sebab tu setiap orang berkewajipan untuk memenangkan Islam. Dan barulah kita faham, apabila wajibnya memenangkan Islam, kita tak boleh nak menjauhkan diri, dan kita kena istiqamah pula duduk dalam tu. Tu dia. Baik. Jadi bila dua menjaga tadi sampai ke muka lorong, maka lelaki Ansar berkata kepada lelaki Muhajirin, malam ni waktu manakah yang engkau suka? Aku mengawal dulu supaya engkau berehat, awalnya atau akhirnya? Jawab lelaki Muhajirin, sempurnakanlah untuk awalnya. Ya, lalu lelaki Muhajirin pun merebahkan diri dan tidur. Syura dulu, syura. Walaupun dua orang bincang dulu. Ya, bincang tu penting. Ya, kena ada buat perbincangan. Ya, jangan direct nego. Bincang dulu. Buka dulu, perbahasan dulu. Jadi mereka bincang. Akhir sekali diberi persetujuan. Jadi Muhajirin rehat dululah. Jadi dia tak jaga dua-dua. Sebab kalau jaga dua-dua, takut kalau mengantuk, dua-dua mengantuk. Musuh boleh masuk masa dia tidur. Betul tak? Pencuri hebat ni tuan-tuan, dia baca. Hak boleh curi bank tu bukan calan-calan pencuri. Betul tak? Dia kaji. Pertama dia kaji peralihan tugas. Jaga ni dia akan rehat pukul berapa? Pukul 12. Dia akan tukar dengan kawan dia, ya, pukul 12.30. Contoh. Tak? Jadi dia akan makan saat tu dan dia akan tukar dalam lingkungan tu. Dia akan baca. Dalam pukul antara pukul 12.30 ke pukul 1 kosong. Sebab jaga ni pergi rehat. Pergi tidur ke, pergi makan ke, pergi semayang ke, dalam masa tu. Dia tengok satu. Yang kedua dia tengok pula kerani-kerani. Tak? Bank tu. Masa mana time dia buka peti dia. Masa mana dia kira duit. Tak? Lepas tu dia kaji pula. Ya, lampu isyarat. Pukul berapa dia berkelip tu. Masuk hijau berapa minit sekali. Dia tukar lampu tu berapa minit sekali. Dia baca. Sebab tu dia pergi rompok tuan-tuan. Masa 5 minit je. 5 minit dia rompok, 5-6 juta dia boleh kaut. Gitu. Jadi orang mencuri ni bukan orang belajar kampung. Ya, dia tahu sistem bank. Dia tahu chip bank tu. Nombor akaun dan sebagainya dia tahu belaka tak. Tu orang kata pencuri moden. Cerdik. Orang curi sekarang jadi cerdik belaka. Tak.
Hak kadang-kadang tabur masjid surau hilang. Bukan orang lain pun. Kadang-kadang anak bendahari yang mendatang curi. Sebab dia ikut ayah dia. Dah, tengok kunci panjang, kunci pendek. Ya, pulas sekali nombor berapa? Pusing pula nombor berapa? Pulas ke depan pula nombor berapa? Belakang pula berapa? Tekan kot mana? Oh, dia hafal tu dia hafal. Dah. Ayah dia lepas sikit. Dia ambil kunci, dia pula datang buka. Tu tak? Tu kejap-kejap hilang, kejap-kejap hilang. Dah. Kita hati-hati. Ya. Jadi orang hak jaga duit tu hati-hatilah. Ada kes kita tertentu begitu. Hak datang curinya anak bendahari. Ya. Kalau bukan bendahari, anak bendahari. Banyak kes. Ya. Ada pula bendahari buat main saham pula. Ya, niat nak pinjam sekejap je. Tak banyak. 4-5-60 ribu. Tak. Lalak kantoi, tak boleh nak bayar balik. Banyaklah. Ada kes-kes. Ya. Tuan-tuan jangan tanyalah tempat mana. Tak. Ada kes lah. Gitu. Jadi, mereka buat gilih. Muhajirin tidur dulu. Ansar berjaga. Jaga ni. Ya. Lalu lelaki muhajirin pun merebahkan diri lalu tidur. Lelaki Ansar bangun melakukan salat tengah malam. Kata Jabir lagi, seorang lelaki telah mendapati lelaki Ansar yang sedang sembahyang. Dia mengenalnya sebagai pengawal. Dipanahnya dan terkena pada badan sahabat Ansar itu dan melekat pada badannya. Hak kata tadilah. Hak duk cari jejak. Hak kata isteri dia kena tawan tu. Tengok bijak dia tak. Dia boleh cari jejak Rasulullah. Hak padang pasir ni bukan Rasulullah dengan para sahabat je berjalan. Banyak lagi kabilah-kabilah orang tempatan, gembala kambing, ya, petani, pekerja mana apa yang lalu jalan tu. Tapi dia boleh baca. Lah sampai dia itik waktu malam. Malam ni bahaya. Sebab tu dalam Quran ada 2 surah berkaitan tentang malam. Ya, satu surah yang biasa kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung ya daripada kegelapan malam. Sebab malam ni semakin larut semakin berisiko. Semakin ke dalam semakin larut malam semakin bahaya. Sebab biasanya mereka yang meniup pada simpulan-simpulan sihir, mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam, mereka yang memuja-muja akan berlaku di waktu malam. Di waktu malam start daripada senja hari sampailah ke malam yang gelap. Itu memang bahaya. Memang bahaya. Ya, mereka gunakan kegelapan malam. Ya, sebab tu bila waktu subuh ya, maka was-subhi ya, idza as'as ya. Was-subhi idza tanaffas. Ya, waktu subuh apabila dia bernafas, bila dia menjelma. Ya. Jadi ayat bila subuh tu ya, kita disunatkan untuk sembahyang, beristighfar sebab mula dah pengaruh daripada kejahatan tu berkurangan. Jadi sebab tu waktu malam ni berhati-hati. Hati-hati. Biasa kita jumpa dengan makhluk-makhluk halus waktu malam dia. Jarang waktu siang hari. Ya, waktu siang hari jarang. Sebab mereka ni lebih cergas di waktu malam. Dia terbalik dengan kita. Kita cegah waktu siang hari, malam kita berehat. Hak makhluk halus ni dia cegah waktu malam, siang dia rehat. Dia terbalik. Ya. Bukan tak ada tengah hari, tapi dia tak berapa, tak aktif. Gitu. Jadi dia tengok, kemudian dia tembok. Tembok dengan panah. Cekaklah tuan-tuan. Tak, tuan-tuan kalau ambil panah, tembok box yang ada kat depan tu. Kalau orang bagi 10 anak panah, agak-agak hak kena ke box tu berapa? Tak. Hak kenanya 1, hak 9 lagi entah ke mana pergi. Betul tak? Tapi mereka ni memang cekak. Ya, dia tembok sharp. Dan mereka boleh tembok atas kuda. Sambil kuda tu bergerak, dia boleh tembok tu. Piu, piu, piu. Oh. Ya, sebab tu Rasulullah suruh kita ni belajar memanah. Belajar memanah. Ya. Sebab antaranya ialah dia memahirkan tentang kepantasan. Dia memahirkan tentang kecekapan. Ya. Kita tu, duk orang kata duk shooting tu. Sop.
Jadi mata kita ni menjadi pikap. Kena belajar. Kena belajar. Gitu ya. Biasa ada kelab memanah tak? Kelab memanah. Biar belajar sampai mahir. Sehingga kan Rasulullah kata siapa yang berjalan daripada tempat memanah untuk pergi ambil anak panah dia tu, dikira ibadah. Dikira ibadah. Sebab kita buat persiapan jihad. Persiapan orang kata apa dia? Untuk berhadapan dengan musuh. Bila-bila masa kita kena ada preparation gitu. Jadi dia tembak tu kena badan. Kena badan. Lelaki Ansar itu mencabut, buang dan meneruskan sembahyangnya. Pak dia cabut. Tuan-tuan, bila dia cabut, berdarah tak? Berdarah. Tak. Bila berdarah, kenapa dia tak berhenti? Sedangkan darah tu dalam mazhab kita najis. Tak. Lepas tu boleh tengok dalam kitab Taharah, Dr. Yusuf Al-Qadawi kata, darah tak najis. Lepas tu sahabat ni dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Dia terus sembahyang walaupun darah keluar. Ya. Gitu. Dia kata banyaklah alat dalil-dalil yang menyebutkan, ya, yang menyebutkan bahawa dia tidak dikirakan najis. Kemudian dipanah sekali lagi dan melekat pada badan. Kena sekali cabut. Kalau kita kena sekali tu tak meraung dah. Dah pau. Aduh. Dah. Kita hak kena sembilu, hak kena duri kecil pun, ya Allah. Kalau semayang tu imam baca panjang sikit. Dah, tadi dia semayang dia baca tabarakallazi, mujur dia tak baca habis. Hak tu pun imam baca separuh je. 5 ayat je, 6 ayat je. Cuba tu imam baca sampai 30 ayat surah tabarakallazi, tak menggatal kaki. Tak, duk goyang sana, duk menggaru sini. Ya, itu kita. Sahabat ni kena pak, dia cabut, dia terus semayang. Bila Muhajirin tanya, kenapa kamu tak berhenti dan bagi tahu aku supaya aku dapat defend kamu? Dia kata, aku sayang nak memutuskan bacaan aku. Sayang tuan-tuan sampai rela sakit ni. Ya, dia baca Quran, syok kerana baca Quran tu, lazat baca Quran tu, kena panah pun ya tak terasa. Ya, maknanya tak ambil perkiraan lah. Bab kali kedua. Kena kali kedua lemah lah, ya. Kemudian dipanah sekali lagi dan melekat di badannya. Sahabat itu mencabut dan masih terus berdiri. Bertahan lagi ni. Pak kena. Kemudian dipanah kali ketiga dan dicabutnya juga. Lepas tu beliau rukuk dan sujud. 3 kali panah tuan-tuan. Kita kena nyamuk seekor pun dah merah telinga dah. Tak, bukan marah ke marah ke nyamuk tu, marah ke imam baca panjang. Kita lain tak. Tu peribahasa kata marah ke nyamuk, kelambu dibakar. Ya. Jadi hebatnya sahabat ni tuan-tuan. 3 anak panah tak berhenti lagi sembahyang. Hebat. Setakat ni orang duk viral, ada orang sembahyang Jumaat, sembahyang dekat Masjidil Haram, hujan lebat. Tak berganjak. Viral lah. Hebatnya, khusyuknya sembahyang dalam hujan pun tak lari. Biasalah hujan tu tak. Bukan sakit mana pun. Hujan je. Tak? Basah baju je. Tu je. Hak ni kena hujan dengan anak panah. Lagi hebat. Dia anak panah. Ya. 3 kali. 3 das kena. Barulah lepas kena 3 tu, tak tahan lah gamuk. Dah berdarah, dah sakit dah ya. Lepas tu barulah beliau rukuk dan sujud. Kemudian lelaki Ansar itu mengejutkan sahabatnya dengan katanya, duduk aku tidak beroleh pahala. Ya, maknanya dia dah tak dapat khusyuk dah, sakit lah. Ya, dia kata aku duduk sebab tak dapat, ya, kira dia membatalkan sembahyang dia ke macam mana. Kata Jabir, lelaki Muhajir itu berbangun lalu seteru yang memanah tadi melihat mereka berdua, beliau pun sedar bahawa kerjanya sudah terbongkar. Ia melarikan diri. Bila lelaki Muhajirin melihat sahabat Ansar tadi darahnya melilih dari badannya, alangkah terkejut sambil berkata subhanallah. Ya, kerana apa saudara tidak mengejut saya setelah terkena panah pertama? Jawab sahabat Ansar, aku sedang membaca satu surah dan aku tidak suka untuk memberhentikannya. Ni tuan-tuan kena ambil pengajaran yang berharga. Dia tak nak berhenti walaupun disebabkan luka. Sayangnya nak perhabiskan surah yang dibaca. Kita kalau baca Quran, handphone duduk sebelah.
Betul tak? Baru baca 5-6 ayat bunyi handphone, pring kering, berhenti dulu Quran. Tengok, angkat call. Ya, Assalamualaikum. Buat apa? Tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apa duk baca Quran tadi. Sepatutnya handphone tu off dulu. Tak payah jawab sebab ni ya, watikah daripada Rasulullah, daripada Allah dia. Al-Quran daripada Allah ni. Ya, macam tuan-tuan sedang nak baca watikah pelantikan. Dah, dengan ini saya nama sekian-sekian. Ya, menerima jawatan sekian-sekian depan agung, depan sultan. Bunyi handphone kering-kering. Minta maaf tuanku, berhenti kejap. Anak call. Ya, boleh tak kita buat macam tu? Ya, bukan kata handphone masa nak masuk balai run tu pun dah diminta oleh pegawai-pegawai apa ni hulu balang tu supaya mematikan handphone. Kerana nak jaga kemuliaan dewan. Ada sampai macam tu kita jaga dewan, kita jaga tempat. Ya, tetapi bila kita baca Quran, ya kita buat sembrono begitu. Tu silap. Sepatutnya kalau kita baca Quran, pastikan jangan ada halangan-halangan yang boleh memberhentikan bacaan kita. Ya, sabar seketika, habiskan bacaan. Sahabat ni ajar pada kita, ya, dia dihalang oleh anak panah, dia boleh tahan lagi kerana sayang nak berhentikan bacaan. Sayang nak berhentikan bacaan. Betapa mereka ni memuliakan Al-Quran. Quran ni hebat. Ya, sebab tu kita nak tahu hebat, mulia ke kita, tak mulia ke kita, tengok kita dengan Quran. Ya. Jadi nak tahu kuat tak kuat kita, berapa banyak kita boleh baca sehari. Itulah kekuatan kita. Kalau sekadar boleh baca selai, kekuatan kita selai lah. Ya, kesabaran kita boleh banyak tu je. Jadi kalau kita baca selai, kemanfaatannya kita dapat selai. Tapi kalau kita boleh baca 1 juzuk, 2 juzuk, kita akan dapat lebih banyak kemanfaatan daripadanya. Gitu. Tapi bila panah ini memberatkan aku, lalu aku rukuk dan aku kejutkan kau. Demi Allah, kalau tidak hendak menghilangkan dan mensia-siakan satu tempat kawalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku habiskan umurku di sini sebelum aku tamatkan sembahyang. Tapi oleh kerana dia nak pegang amanah Rasulullah. Rasulullah suruh berkawal untuk jaga sahabat-sahabat yang lain. Kalau dia tak hiraukan yang tu, dia sanggup dia mati kerana panah tu tadi. Dia sanggup. Tapi kalau dia mati bermakna ya, kawalan sudah tidak ada, maka musuh boleh masuk sampai ke sisi Rasulullah. Jadi dia faham tentang tugasan tu. Tu yang penting. Ya, mengikut perintah sahabat, mengikut perintah Rasulullah. Ingat dalam perang Uhud, hak jadi kalahnya sebab order ataupun semboyan ataupun arahan perkeliling yang diarahkan Rasulullah, ya, tidak diendahkan oleh sebahagian sahabat. Tu yang keluar ayat minkum man yuridud dunya wa minkum ya man yuridul akhirah. Ya, sebahagiannya nak kepada dunia dan sebahagian yang lain nak kepada akhirat. Ada. Dia sebut walaqad nasarakumullah walaqad sadaqakumullah wa'adahu idza tahussunahum biizni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Mereka menderhakai Rasulullah disebabkan apa yang mereka lihat yang menggembirakan mereka, iaitu ghanimah tadilah. Minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridul akhirah. Sebahagiannya nak pada dunia dan sebahagian nak kepada akhirat. Hak nak ke dunia ni lah hak lupa pada arahan Rasulullah, mereka turun daripada bukit Uhud duk rebut harta ghanimah tadi. Hak sebahagian lagi yang tertinggal tak dapat nak menampung. Ya, panah-panah daripada Khalid Al-Walid, tentera musuh ni pom. Kalau sampaikan ketua pemanah pun mati. Kerana nak mempertahankan perintah Rasulullah. Ni dia, ya, kerana dia tidak mengikuti arahan. Jadi itu kalah. Sebab itu pentingnya kita ni mengikut perintah, ya, pemimpin yang telah dilantik. Wajib, ya, wajib. Kalau tidak, dia akan orang kata menghancurkan seluruh anggota yang lain. So umpama kita naik kapal lah, ya, kapal. Jangan oleh kerana kita ni tak ikut arahan nakoda, kita tebuk daripada bawah dengan niat alangkah baiknya kita tebuk ke bawah biar air kita dapat, kita tak menyusahkan orang di atas. Sebenarnya dengan kerja kita itu akan menenggelamkan semua satu kapal. Azan, silakan.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya sambung sikit je lagi nak berhabisnya. Dalam seminit dua pula. Lebih 3 minit insya-Allah. Yang kelima, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan Ibn Sa'd di dalam tabaqatnya dan Ibn Hisham di dalam sirahnya daripada Jabir bin Abdullah telah berkata, aku telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Zatul Riqa, menunggang untaku yang lemah. Sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat maju ke hadapan kecuali aku. Terlewat ke belakang hingga Rasulullah mendapatkan aku dengan katanya, "Kenapa kau Jabir?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya untaku ini melambatkan aku." Kata baginda lagi, "Cuba dudukkan ia." Berkata Jabir, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuatkan ia duduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bawa mari ke sini tongkat yang di tangan engkau itu." Aku pun menyerah tongkat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memukul badan unta dengan tongkat itu beberapa kali seraya berkata lagi, "Ayuh, tungganglah." Aku pun menunggang untaku itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beredar dari situ. Demi Tuhan yang telah mengutuskannya, dengan kebenaran unta itu pun berlumba-lumba lari. Jadi tuan-tuan, pertama, betapa pekanya Rasulullah terhadap para sahabat. Walaupun sahabat tu dikira tentera bawahan dia. Nabi ni kira general, pemimpin besar.
Ya, biasa pemimpin besar taklah tengok sangat ya perebet-perebet bawah ni. Tapi seorang pemimpin yang hebat sebenarnya tuan-tuan adalah pemimpin yang peka terhadap rakyat. Walaupun rakyat marhain, paling bawah sekalipun. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ni tuan-tuan. Bukan kerana kerajaannya yang besar, memang besarlah kerajaan dia. Dia boleh arahkan awan, dia boleh arahkan ifrit, segala syaitan, segala jin. Hebat. Tetapi ingat, masa dia melalui satu tempat, dia kedengaran dia ratu semut sedang mengarahkan tentera dia. Masuk kamu semua, tentera Sulaiman sudah datang. Nabi Sulaiman boleh bagi arahan, berhenti, bagi laluan kepada rakyatnya yang paling halus. Nampak, tentera padahal semua apa sangat ya. Tapi Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang pemimpin, ya, rakyat yang kecil pun dia ambil kira. Ambil kira. Ya, sebab tu kalau nak jadi pemimpin jangan pilih-pilih bulu. Ni bukan main. Ada kepakaran, ada keperluan, ada kehendak, ada kepentingan, kita utamakan. Bawah-bawah kita biarkan. Itu ya, sebenarnya bukan begitu. Sepatutnya kita kena angkat. Soeharto dulu dia boleh memukaukan jemaah apabila dia berpidato. Sebab apa? Dia akan sebut tentang penduduk-penduduk yang paling bawah. Wahai penarik becak, wahai petani, wahai nelayan, dia sebut seorang-seorang. Maka rakyat mereka jadi teruja dengan ucapannya, maka dia menjadi pemimpin antara yang ya lama jugalah merintah dah. Begitu. Jadi sebab tu Nabi ni peka. Ya, walaupun Jabir ni pemuda, Nabi ambil perhatian. Dan Nabi pandai tentang berbagai-bagai selok belok. Tentang tengok unta. Unta ni kenderaan dah. Kalau zaman kita kenderaan. Jadi walaupun kita ni orang pemimpin besar, tapi kenderaan setiap orang ada. Kena masyi ataupun kena mahal. Jadi dia tengok unta dia ni lemah. Ya, tentera yang lain dah ke depan. Nabi kata, kenapa kamu ni? Dia kata, unta aku ni tak tahulah lemah semangat apa. Ya. Jadi Nabi pun minta tongkat. Tongkat. Ya. Sebab tu ada perubatan yang guna tongkat. Kalau tuan-tuan pergi dekat mana ni, dekat Sungai Buloh tu ada ya peramal perawatan Dr. Jahid bin Siddiq. Ya, cara teknik dia perubatan dia guna tongkat. Dia guna rotan. Dia ketuk orang. Tak. Jadi berdasarkan daripada peristiwa ni lah. Ya, kita boleh guna serendang, boleh gunakan sejadah, boleh gunakan kain. Baca pada kain tu, wa iza batashtum jabari, dan macam-macam ayat lah untuk pukul pesakit kita tu. Pau. Pukul pula jangan pada-pada lah dah. Pak gitu. Nak halau setan dan sebagainya. Jadi Nabi guna tongkat dia ketuk. Ya, bila kena ketuk tu, mungkin kena pada sendi dia ke, mungkin kena pada saraf dia ke, kena pada tempat yang sesuai. Jadi kuat balik. Jadi kena belajar jugalah bab ketuk-mengetuk ni. Ketuk-mengetuk. Jadi hak tak pandai jangan duk pandai-pandai. Ada seorang isteri, suami dia suruh urut. Ya. Isteri kata tak pandai. Dia kata Allah tekanlah macam mana pun. Bila dia tekan sana sini, lalah kaki suami dia jadi kaki gajah. Besar sebelah. Jadi jangan main-main. Kena belajar jugalah bab itu. Jadi tuan-tuan panjang lagi kalau saya baca kat panjang pula dah. Biasa PKP ni insya solat apa dia azan berhenti dah. Kita berhenti sinilah. Wallahu taala bisawab. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardu min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.